وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولمصنف هذا الكتاب الشاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita tukar kitab Bathul Badrin dalam pengajian kita dalam ilmu fiqah. Jadi kalau kita nak mula daripada mula kitab Bathul Badrin ini, mulanya dia cerita dalam bab fadilat ilmu. Lepas tu dia akan terus masuk dalam bab sifat 20 ilmu tauhid. Barulah dia masuk bab taharah, bab bersuci. Habis bab taharah baru dia masuk bab solat, bab sembahyang. Jadi bagaimana pandangan tuan-tuan, nak baca pada mula ke nak ambil bab sembahyang? Kalau nak ambil daripada mula, saya rasa tahun baru nak sampai bab sembahyang tu. Kita ambil bab sembahyang ya tak? Kebanyakan saya baca gitu. Kita ambil bab sembahyang dulu. Bab taharah, bab air. Bab air. Kita mula daripada bawah, bab air. Cuma kita tinggal bab fadilat ilmu dan bab tauhid. Yang kita tinggal fadilat ilmu dan bab tauhid. Kita terus masuk bab taharah, bab bersuci. Surat muka surat 13 bab taharah. Kitab ahkam taharah. Kitab ahkam taharah artinya ini satu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Jumpa semua kan? Bersuci. Bila sebut saja bersuci, alat untuk mensucikan mestilah air. Sebab tu dia terus masuk ke dalam bab air. Kerana perkara ni rasanya kita semua dah tahu. Saya cuba baca laju sikit. Kalau tidak, bila nak habis ni? Sebab saya khatam kitab ni 5 tahun. Saya mengaji Bathul Badrin ni 5 tahun. Itu pun jenayat tak baca. Ujung tu bab jenayat saya tak baca, bab faraid tak baca. 5 tahun. Tiap-tiap minggu, kadang-kadang seminggu 2 kali. 5 tahun. Jadi ini kalau kita nak baca tiap minggu pun tak, 5 tahun juga rasanya. Tapi kita tak baca semualah. Kita akan baca bab ibadah saja. Bab muamalat, munakahat kita tak baca lah kan. Bermula segala air yang sah buat bersuci dengan dia. Bila sebut suci, nak suci mesti dengan air. Bila sebut bersuci, nak bersuci mesti dengan air. Selain air tak boleh, kecuali dalam keadaan istinja saja. Istinja kita boleh lain daripada air. Yang lain daripada istinja tak boleh. Dalam soal nak menghilangkan najis mesti dengan air. Maka sebab tu kita kena tahu hukum air. Sebab syarat sembahyang mesti suci daripada hadas dan najis. Tak boleh belajar ilmu sembahyang kalau tak belajar ilmu bersuci.
Sebab syarat sah sembahyang, dia kena suci, jangan ada badannya bernajis, pakaiannya dan tempatnya bernajis, dan jangan ada pada dirinya hadas sama ada besar atau kecil. Maka sebab itu bagi orang sembahyang dia kena tahu hukum taharah ini, hukum bersuci. Tapi walau macam mana pun hari ini semua kita dah belajar di sekolah. Semua dah belajar ni di sekolah. Zaman saya dulu sekolah Melayu tak ada, kena masuk sekolah Arab baru ada. Jadi hari ini untung yang mana sekolah semua dah tahu ilmu ni. Cuma kita ulang-ulang balik dan caranya kita nak luaskan lagi, itu saja. Bermula air yang sah buat bersuci dengan dia. Mana air yang sah dibuat bersuci, makna air itu betul kita gunakan dia untuk bersuci. Sah. Sah tu makna perbuatan yang diterima syarak. Lawannya batal, tak terpakai. Air yang terpakai buat bersuci dengan barang yang turun daripada langit atau yang keluar daripada bumi. Kita kena ingat kaedahnya, air yang boleh buat bersuci yang turun pada langit, yang keluar pada bumi, itu saja. Selain daripada itu tak boleh. Kecualilah air yang keluar celah-celah jari Nabi itu dah tak ada lagi, Nabi dah wafat. Jadi kalau orang tanya air kelapa boleh tak, air tebu tak boleh, sebab kaedah dia air yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi, itu saja. Selain daripada itu tak boleh. Kan senang-senang kalau kita faham kaedah. Barang yang turun daripada langit atau yang keluar daripada bumi, itu saja yang boleh buat bersuci. Seperti air hujan, air embun, itu yang datang dari langit dan lain-lainnya. Dan air laut dan air sungai dan air mata air dan lain-lainnya ada lagi. Itu yang daripada bumi. Dan atas barang mana sifat ada ia daripada asal kejadiannya. Asal air itu datang daripada langit atau keluar daripada bumi, air hujan, air embun, air salji, air sungai, air laut, air mata air, tak, air telaga yang datang daripada bumi. Jadi 7 jenis air ini. Barang mana sifat ada ia, zat air sifatnya jernih ni, rasanya tawar, itu semua sifat belaka. Tak kisah warna dia jernih ke, merah ke, hitam ke, kuning ke, masin ke, payau ke, tawar ke, kelat ke, asalkan yang turun daripada bumi dan yang keluar daripada, yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. Boleh kan? Tak kisah apa sifat dia. Tapi dengan syarat memang asal kejadiannya macam itu, bukan sifatnya sudah bertukar kemudian daripada jernih kepada keruh, daripada jernih kepada hitam, daripada jernih kepada biru. Kemudian adalah air terbahagi ia atas 4 bahagi. Air ini terbahagi ia kepada 4 bahagian air. Jadi air yang 7 tadi, air hujan, air embun, air mata air ini, tak, air hujan, air embun, air salji daripada bumi kan. Kemudian air telaga, air laut, air sungai, air telaga, air mata air. Ketujuh jenis air ini terbahagi kepada 4 bahagi. Bukan satu air itu 4 bahagi tak. Ketujuh air ini terbahagi kepada 4 bahagi. Yang pertama, suci pada dirinya, lagi menyucikan bagi yang lainnya, tiada makruh menggunakannya. Dalam kitab ini ditulis isti'mal, bahasa Arab. Isti'mal, memakainya. Air, hukum diri air itu suci. Makna kalau suci bukan najis, lawan suci najis. Jadi air itu suci. Bila suci, ada yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Hukum makan, hukum cerita lain. Tapi bila mana suci, air itu dia tidak najis, suci lah. Kemudian dia pula boleh menyucikan bagi yang lainnya. Air itu suci dan dia boleh menyucikan orang lain. Kita katakan air tadi suci, dia boleh menyucikan badan kita, menyuci pakaian kita. Tiada makruh menggunakan air yang tersebut. Ini yang pertama ni, air suci bagi dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya, dan menggunakan air itu tidak makruh. Iaitulah air yang mutlak daripada qaid yang lazim. Sebab tu Matlul Badrin ni payah. Air mutlak daripada qaid yang lazim. Maknanya air ini dia betul-betul semata-mata air, tidak ada bercampur dengan benda yang lain. Itu mutlak. Semata-mata air, tak ada selain daripada air itu benda yang lainnya, itu mutlak. Mana mutlak? Sembahyang sunat mutlak.
Boleh. Tak ada waktu, tak ada sebab, tak ada kerana. Sembahyang saja, itu sembahyang mutlak lah tu. Semata-mata sembahyang. Sembahyang sunat mutlak, usalli lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Waktu tak ada, sebab pun tak ada. Hukumnya sunat kalau kita sembahyang macam itu. Jadi namanya sembahyang sunat mutlak. Boleh. Air, ini ha, semata-mata air, tak ada benda lain dah, air saja, itu dikatakan air mutlak. Pasal dah cerita air, kena tak air, setuju tak? Boleh, itu air mutlak ni, mutlak. Semata-mata air daripada qaid yang lazim. Jadi sekarang ni air ini dia tidak bercantum langsung dengan benda-benda lain, dengan cantuman yang lain. Qaid artinya cantuman. Kita panggil air cukup. Kalau mineral ke, air solin ke, air suling ke, itu dia tidak lazim. Maka tiada memberi mudarat qaid yang berurai. Jadi qaid ini ada dua. Ni payah sikit, kena betul-betul ambil perhati. Tambatan air ini dia berkait, mesti kena cantum, dia kena panggil. Satu, air yang macam ini. Satu lagi, tak mesti kita panggil cantuman dia. Itu makna qaid yang mesti, qaid lazim. Qaid yang tidak mesti diperkatakan qaid yang berurai. Dalam bahasa Arab dipanggil qaid manfak. Yang berurai ni manfak. Maknanya kita boleh pisah cantuman air tadi dengan cantuman dia. Seperti air telaga. Kita tak selama-lamanya kena panggil air telaga, air sungai, air laut. Dan orang faham kalau kita katakan cedok satu baldi air cukup. Tak apa, cedoklah air baldi, cedok air telaga satu baldi, ya tak? Tak semestinya. Ambil air satu gelas, tak payahlah kata ambil air sejuk ke air paip ke, kan. Jadi air-air macam ini walaupun dia bercantum panggilan dia, ada kait, ada pertambatan, tapi tambatannya tidak selama-lamanya boleh dipisahkan. Itu dikatakan tambatan yang terurai. Adapun kalau air kelapa, orang tak pernah panggil air semata-mata. Itu bezanya. Air susu, air kopi, air sirap, air batu, air nila, air susu, ini dikatakan tambatannya mesti. Kaitan air dengan cantuman dia tadi mesti. Kalau sebut air saja, orang tak mau terima, tak terpakai. Ambil air segelas, takkan dapat air teh, air kopi, kan. Mesti kopi, air teh, air kopi, air nira, air sabun, air susu, air nila. Jadi yang jenis macam ni dipanggil muqayyad lazim. Air yang cantumannya mesti, tak boleh dipisah. Adapun air telaga, air hujan, air mata air salji, air apa ni, dia bukan mesti bercantum, boleh kita panggil air saja. Sebab itu dikatakan air mutlak, suci daripada kait yang lazim. Kalaupun berkait, boleh dipisahkan. Faham tak? Jadi air mutlak inilah yang boleh kita gunakan, dia suci dan boleh menyucikan dan tidak makruh kita gunakan. Kerana dia air mutlak. Faham tak? Kita tak sebut air semata-mata air. Kalaupun dia bercantum dengan telaga, kita boleh panggil air, tak payah mesti air telaga, tak mesti air sungai, tak mesti air laut. Kalaupun bercantum, cantuman itu sementara saja, boleh berpisah. Adapun air nira, air tebu, air kelapa, selama-lamanya dia tidak berpisah cantumannya. Boleh faham kaedah, kan? Jadi setiap air yang tak boleh berpisah cantuman ini, dia bukan mutlak. Jadi senang kaedah. Setiap air yang tidak berpisah cantumannya lazim, mesti, air ini bukan mutlak, mana dia tak boleh menyucikan, tapi dia sekadar diri dia saja suci. Macam air kelapa, air teh, air nila, kan, air susu. Dia suci lah, tapi dia tak boleh menyucikan yang lainnya, sebab dia bukan mutlak, dia lazim, air lazim. Boleh faham? Yang dikatakan boleh faham, besok boleh jadi tuan guru mengajar Mat'ul Badrin balik. Kalau tak boleh, siapa lagi nak mengajar Mat'ul Badrin? Takkan kita nak biarkan kitab banyak macam ni simpan kat kedai je, tak ada tok guru nak mengajar. Bila tak ada tok guru mengajar, orang tak beli kitab ni. Ambil lah tok guru dulu punya karangan ni. Orang kedai pun rugi, simpan je buat penuh kedai kitab tak laku, kan? Banyak ruginya kalau kita tak boleh mengajar Mat'ul Badrin. Dan takkan boleh mengajar Mat'ul Badrin kalau kita tak belajar. Faham tak? Kita takkan boleh mengajar kalau kita tak belajar. Rugilah kalau kita belajar tak sampai maksud, boleh mengajar.
Kerana orang yang boleh mengajar walaupun satu huruf, walaupun satu bab, dia punya makam dalam surga adalah tinggi daripada orang yang tak boleh mengajar. Walaupun dia mengajar anak dia, keluarga dia, siapa pun, makam dalam surga ada pangkat. Atas dunia jadi mandor pun seronok dah. Tak? Saya dulu jadi kuli, tak. Sepupu saya jadi mandor, abang ipar jadi mandor. Allah. Dia orang tak masuk sawah. Atas batas naik basikal je. Kasut bersih, baju bersih. Kita dalam sawah. 6 bulan lah berendam dalam sawah dan raput kaki. Tapi median Allah Ta'ala tak raput lah. Kalau bin makhluk hari-hari terendam dalam lumpur, raput kaki. Bawa kuli tak jadi mandor kan? Mandor daripada sawah aja jauh tengok orang naik basikal. Itu mandor atas dunia. Kalau mandor dalam surga macam mana? Rebut lah. Ya tak? Rebut. Boleh kan? Jangan jadi orang biasa, rugi. Peluang ada, boleh. Kalau tak boleh lain, dalam surga semua boleh. Nak masuk surga sama-sama dengan Nabi, semua boleh. Cuma nak jadi Nabi je tak boleh. Itu je. Sebab Nabi dah Allah buat dia memang Nabi. Tapi nak dalam surga sama-sama Nabi, boleh. Boleh kan? Maka tiada mudarat kait yang berurai pada keadaan yang mutlak. Ini yang saya cerita tadi. Tidak menjadi mudarat air yang berurai pada keadaan yang mutlak. Ini yang saya cerita tadi. Maknanya tidak memudaratkan air itu menjadi ianya tidak mutlak, walaupun dia berkait tapi kaitannya terurai. Ini maksudnya. Seperti air telaga, air hujan. Mana air itu tidak memberi mudarat atas nama air mutlak, walaupun dia berkait, kerana kaitannya terurai, bukan lazim. Faham hak tadi lah ni? Yang mudarat air kait lazim, tapi kalau kait tapi berurai tidak mudarat. Apa yang tak mudarat dari segi mutlaknya air itu semata-mata air, walaupun sebutannya air hujan, tapi dia masih dikatakan air juga. Tak perlu sebut hujannya pun tak apa. Itu makna tidak memberi mudarat. Dan keluar dengan kait yang terurai, kait yang lazim seperti air tebu dan air nyur dan umpamanya. Selesai. Saya dah hurai dah tadi, baru baca kitab ni. Selesai air yang pertama, air yang suci bagi dirinya lagi menyucikan dan tiada makruh menggunakannya, iaitulah air mutlak. Air mutlak itu air yang semata-mata air, kalaupun berkait terurai. Kalau yang tak terurai tadi kaitnya lah lazim. Jadi air yang kaitnya terurai tidak memudaratkan atas nama air mutlak, seperti air hujan, air sungai. Adapun air yang kaitnya lazim seperti air nira, air gula, air batu, kata? Air batu dah, air ni air sirap. Itu kaitannya lazim, itu memudaratkan ianya dari segi mutlaknya air. Faham? Jadi air kaitnya yang mutlak macam air tebu, air nio, air nira, tak? Air susu. Jadi air yang kaitnya lazim ini dia memudaratkan atas nama air mutlak. Sebab tu tak dikatakan semata-mata air dah. Maka sebab itu dia tak boleh menyucikan lagi, sebab dia bukan air mutlak, sebab dia air yang berkait dengan yang lainnya. Sebutan dia lah. Bukan mana air macam air nio, bukanlah berkait dengan yang lainnya. Kalau macam air gula, mungkinlah kerana gula dah masuk, itu cerita lain. Tak? Macam air akar kan, orang masuk hutan tebang akar keluar air kan. Bukan mana air itu bercampur dengan benda lain, tak. Sebutan air itu mesti berkait dengan benda yang lain, dengan perkara yang lain. Itu dikatakan air tidak mutlak. Macam air tebu, air nio kan. Sebutannya air nio lah, bukan ada benda lain kan. Air nio lah juga. Tapi kerana air itu air apa? Air suling, air mutlak. Air mutlak lah tu. Cuma dibuang kekotoran yang mencampuri air itu. Mana air yang ada mencampuri air, kemudian dipisahkan benda yang mencampuri air tadi daripada air. Dia contohnya kita katakan air suling tu payah. Yang paling senang air lumpur. Kan? Air lumpur, bila kita orang panggil, kita diamkan air tu, lama-lama lumpur akan turun ke bawah. Tanah dah turun ke bawah, airnya atasnya jernih lah. Jadi air suling tu soalan macam itulah. Cuma air suling tu sebab air tu bukan campur lumpur je, banyak benda lain campur. Jadi dia terpaksa guna alat lain lah. Untuk nak menghilangkan campuran, tinggal semata-mata air. Itu air mutlak lah tu. Campurannya sudah dipisah.
Jadi setiap air yang mencampuri air, kalau dia boleh dipisahkan, airnya tidak mengubahkan mutlak. Air bercampur sesuatu yang boleh kita pisahkan. Seperti macam kita katakan tanah tadi kan, campur dalam air. Kita boleh pisahkan tanah turun ke bawah, air tinggal air semata-mata air. Tapi kalau dah tercampur gula, kita tak boleh nak pisah manis dengan air tadi kan. Air tawar kita masukkan gula atau garam, jadilah masin air tadi ataupun manis air tadi. Ini sesuatu yang mencampuri air, maka air itu tak jadi mutlak lagi. Itu air berubah kerana sesuatu yang mencampuri. Nanti kita akan sampai nanti. Termasuk dalam golongan air yang hanya suci bagi dirinya tapi tak boleh menyuci bagi yang lainnya. Boleh tak? Ya. Air karat ke, dia punya kaedah senang aja. Kalau benda yang mencampuri air tadi kita boleh pisahkan dengan air tadi, air itu masih tetap mutlak. Kalau dia tercampur, tak boleh pisah lagi. Macam kita katakan garam masuk dalam air, susu masuk dalam air, teh masuk dalam air, pencelup, tak boleh pisah lagi dah selama-lamanya. Jadi air macam ini nanti kita akan sampai dalam bab dia. Sekarang belum sampai lagi. Itu dalam bab air suci bagi dirinya tapi tak boleh menyuci bagi lainnya. Yang kita baca sekarang ni, air yang suci bagi dirinya dan menyuci kepada yang lainnya, dan tidak makruh menggunakan air yang tersebut. Yang sedang kita baca ini, sebab dia ada 4 jenis air kan. Ini baru bahagian yang pertama. Yang keduanya, yang kedua, air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh istimalnya pada badan. Siapa dia? Orang yang ditakut atasnya penyakit sopak atau air tumbuhnya atau bertambahnya. Sebenarnya atau bertambahnya tu, bertambahnya penyakit atau berkekalan tetapnya. Yang kedua, air mutlak juga, air yang pertama tadi juga, tapi kita menggunakan dia makruh. Itu dia. Mengguna di mana makruh? Bukan guna untuk basuh baju, bukan guna untuk masak nasi, buat teh dah. Guna pada badan, uduk ke, mandi ke. Ini dia, kaedah dia. Air yang mutlak, suci lagi menyucikan. Bila sebut saja air mutlak, suci lagi menyucikan. Tapi kita gunakan air ini makruh seandainya kita gunakan pada badan. Pada siapa? Orang yang ada penyakit sopak, penyakit putih-putih tu kan. Kalau dia guna air nanti penyakit tu makin merebak dia. Ataupun akan bertambah. Tak ada sopak, boleh jadi tumbuh sopak pakai air yang tersebut. Ataupun ada penyakit, dengan menggunakan itu penyakit boleh jadi kekal, tak mau hilang. Iaitulah air yang dipanaskan dia oleh matahari pada negeri yang panas. Air yang terjemur pada matahari di negeri yang panas. Mana ada negeri panas, ada negeri tak panas. Jadi negeri kita ni negeri yang tidak panas sebenarnya. Kita mempunyai udara yang sederhana, 33-34 darjah Celsius kan. Kalau zaman saya dulu tak ada Celsius ni, dia ada Fahrenheit, 85 Fahrenheit zaman saya dulu. Sekarang dah Celsius, berubahnya kan susah. Yang panas macam negeri Mekah, India kan, 40 darjah, 42, 45 darjah dia, Celsius dia. Jadi yang makruh ini bukan negeri kita. Negeri kita tak kena, sebab negeri kita bukan negeri panas. Yang kena negeri Baghdad, Iraq sana, Mekah kena, Afrika kena, India kena. Negeri yang ada musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim hujan ni. Kita tak ada musim kan. Panas sepanjang tahun, hujan sepanjang tahun. Air mutlak tadi kalau terjemur di negeri yang panas, bukan negeri kita, tak, negeri kita tak panas. Kemudian airnya tadi di dalam bejana. Air yang terjemur di dalam bejana, Arab kata inak, Melayu kata bejana kan. Timba, baldi, cawan, pinggan, mangkuk, itu bejana. Faham tak? Sebut bejana. Jadi kalau air sungai, air laut terjemur, negeri mana pun tak ada makruh. Air yang dalam baldi, dalam timba, dalam pinggan, dalam cawan, ini yang jadi makruh sebab dalam bejana. Kemudian bejana yang macam mana? Bejana yang menerima tukul. Ada bejana yang menerima tukul, ada bejana yang tak menerima tukul. Tahu tak bejana yang tak menerima tukul? Ni,
Ni bejana ni cawan, cuba tukul dia. Berkecai. Jadi ini bejana yang tak menerima tukul. Jadi kalau dalam bejana ni tak makruh lah. Yang makruh bejana yang menerima tukul. Besi, tembaga, gangsa, aluminium kan. Itu bejana yang menerima tukul. Ma yatruqu bil matarik. Matarik tu tukul. Tahulah, tapi tangki itu bukan menerima tukul, dia plastik kan. Taklah makruh. Tak makruh. Dia kalau tin atas tu tempat zinc ke besi ke, itu makruh. Sebab dia boleh diketuk, ini tak boleh ketuk. Plastik ketuk pecah dia. Pecah. Lagipun negeri kita ni bukan negeri panas. Negeri kita walau macam mana panas pun, air yang terjemur dia masih tidak makruh. Sebab negeri kita bukan negeri panas. Pada depan nanti, belum sampai lagi. Pada bejana yang menerima tukul, melainkan bejana emas dan perak. Kecuali kalau bejananya emas dan perak. Kalau air terjemur dalam baldi emas, taklah makruh menggunakan dia. Sebab emas dia tidak boleh mengkaratkan air. Air tersimpan dalam baldi perak kan, terjemur, taklah jadi makruh. Tapi menggunakan bejana emas dan perak hukum lain pula. Kita jangankan baldi timba, cucuk gigi tu pun kalau buat daripada emas dan perak dah haram. Orang tak tahu dia pakai butang baju daripada perak, dia kata boleh pakai perak. Orang laki-laki boleh pakai perak cincin saja. Selain daripada itu, orang lelaki haram menggunakan dua alat ni, emas dan perak. Ini dia bantai butang baju perak. Tak apa, yang tak boleh emas, dia kata. Dia tak erti. Itu orang pakai cincin boleh, dia kata. Cincin memang boleh. Bagi orang lelaki, perak hanya boleh pakai cincin saja. Jadi bejana emas dan perak tadi tidaklah makruh, sebaliknya haram. Sebab dah terlampau action lah. Kalau wuduk pun dalam baldi emas, hukum makruh dah hilang. Sebab apa? Emas dan perak dia tidak mengeluarkan karat yang menyebabkan boleh penyakit. Dan makruh pula air yang sangat panas dan sangat sejuk. Begitu juga air yang sangat panas, sama ada kita masak. Air yang sangat sejuk sama ada yang simpan dalam peti ais, air salji, pun makruh juga. Bukan terjemur saja. Jadi ini ada negeri kita. Air yang tersangat panas dan tersangat sejuk makruh, walau di negeri mana pun. Bukan kerana matahari tadi. Boleh kan? Air yang sangat panas, kita masak air panas, tiba terasa panas, kita nak wuduk, nak mandi, makruh juga. Begitu juga air yang terlampau sejuk, kita nak mandi, nak buat makruh. Bukan yang terjemur saja. Habis yang kedua. Dan yang ketiganya, air yang suci pada dirinya tiada menyucikan yang lainnya. Yang ini tadi ni. Ni yang kita tanya, yang campur-campur tadi kan. Air itu, diri air itu suci. Kalau kena badan tak apalah, dia suci. Dan kalau nak minum pun tak apa, sebab dia suci. Air suci pada dirinya, tiada menyucikan yang lainnya. Tapi dia tak boleh nak buat bersuci. Dia sekadar diri dia saja suci, dan tak ada kekuatan untuk nak menyuci bagi yang lain. Ini air yang ketiga. Faham? Yang pertama suci bagi dirinya dan boleh menyucikan yang lainnya. Yang keduanya air yang pertama juga, cuma makruh guna. Air yang terjemur pada matahari dipanggil ma'ul musyammas, ataupun air yang terlampau panas dan air yang terlampau sejuk. Kalau hafal ini, temuduga lulus. Punya kaedah senang saja. Jadi yang ketiganya, air suci bagi dirinya tapi tak boleh menyucikan bagi yang lainnya. Airnya suci, iaitulah air yang musta'mal pada mengangkat hadas. Bila sebut musta'mal, yang telah kena pakai. Arab kata istakmalah dia kan, dipakai. Musta'malun, yang kena pakai. Air yang telah kena pakai dipanggil air musta'mal. Melayu kata air yang telah kena pakai. Bahasa Melayu kena pakai sebab maf'ulun bih. Istakmala, yastakmilu, musta'malun. Air yang telah kena pakai. Apa dia? Pada mengangkat hadas. Kita kena ingat, air musta'mal ni asalnya air mutlak. Bila kita gunakan air itu untuk mengangkat hadas, ini saja air jadi musta'mal. Sebab ada orang tak tahu,
Air dalam baldi, oh jangan celup nanti mustakmal. Mana dia tak faham. Selalu kalau kita mandi orang mati kan disusun baldi. Kau orang jaga tangan jangan termasuk dalam tu kan mustakmal lah air tu, kata dia. Kerana dia tak tahu, dia nak bercakap juga. Jadi gitulah. Budak-budak pun, jaga-jaga tu, air tu sikit tu, tak ada 2 kolah tu kan masuk tangan kamu mustakmal jadi dia. Dia hanya mustakmal bila kita gunakan untuk mengangkat hadas. Bila sebut mengangkat hadas, hadas 2 saja, besar dan kecil. Mana kita gunakan air untuk wuduk ataupun untuk mandi wajib. Wuduk wajib, mandi wajib. Adapun wuduk sunat, mandi sunat, tak ada hadas. Jadi kalau kita gunakan air untuk wuduk sunat, dia tidak mustakmal sebab dia tidak mengangkat hadas. Senang kaedah. Boleh. Kita mandi sunat nak pergi sembahyang Jumaat ataupun nak mandi kerana hari raya, sunat mandi kan, atau mandi lepas mandikan orang mati, balik rumah kita mandi sunat. Kata, walaupun satu baldi kita masuk balik air dalam baldi, dia tidak jadi mustakmal sebab tidak ada hadas yang diangkat oleh air yang kita mandi. Yang ada hadas yang besar sekali nipas, sebab lama nipas tu lebih pada haid. Nombor 2 haid tu besar. Yang ketiga junub sedang. Tak. Jadi yang ada hadas bagi mandi, yang diangkatkan dengan mandi, junub, haid dan nipas. 3 ni ada hadas. Jadi nak mengangkat yang 3 ni dengan mandi. Mana kita gunakan air untuk mengangkat hadas, inilah yang menyebabkan itu jadi mustakmal. Bila air itu kurang daripada 2 kolah. Air dia tak ada kekuatan kalau dia sedikit. Mana dia yang dikatakan sedikit? Bila kurang daripada 2 kolah. Bila lebih 2 kolah, air itu banyak, dia ada kekuatan. Sebab tu kalau air lebih 2 kolah, lebih 12 tin, kita terjun dalam dia mandi pun airnya tetap tak jadi mustakmal sebab dia kuat. Tapi kalau kurang 2 kolah, kita mandi setitik aja air, ambil uduk lah kita katakan. Kita ambil uduk, setitik air ini jatuh balik ke dalam kolah yang kurang daripada 12 tin minyak tanah. Kalau timbang kati, 3 pikul 17 kati. Gram saya tak belajar. Zaman saya tak ada gram, pakai kati pikul. 3 pikul 17 kati, kati Malaysia. Kalau Baghdad, 5 pikul Baghdad, 500 kati Baghdad. Itu yang saya belajar dulu, kitab dulu. Boleh lah di gram-gram kan boleh, ni pakar ni ada. Jadi air bila sebut sedikit itulah dia. Kurang daripada 2 kolah itu mana kurang daripada 317 kati. 3 pikul 17 kati. Jadi kalau kita mandi kolah, selalu saya tengok rumah-rumah yang dulu kan kolahnya kecil sangat. Dan kolah tu melekat pula tu, tak boleh nak dituang. Setiap kali kita wuduk, terpercik ke dalam air tu, maka air tu semuanya dikira mustakmalun. Air yang telah rosak kerana air wuduk kita tadi masuk ke dalam air tadi, kerana hadas wuduk yang ada dekat muka kita ni seolah-olah macam minyak wangi yang punya wangi. Bila kena air, dibawa oleh air tadi, minyak wangi tadi masuk ke dalam air itu, jadi wangi seluruh air kolah itu. Seolah-olahnya begitu besarnya hadas yang ada dekat muka kita tadi. Hadas tak ada wuduk tadi, bila kita basuh dia, maka tanggallah yang tak ada wuduk kat muka, pun masuk dalam kolah. Maka sebab itulah yang dalam kolah tu tak dapat lagi nak disucikan dia. Sebab nak tuang tak boleh, kolah melekat. Airnya tak sampai 6 tin pun. Sebab yang buat kolah dulu bukan orang Islam. Kan kita tengok banyak kolah kecil je. Tambah kalau rumah-rumah murah lu kan, alah. Yang saya tengok, ini kolah nak buat apa ni, nak tuang tak boleh, dia melekat kat dinding. Nak buat bercebok tak boleh, nak basuh nak buat istinja tak boleh. Nak buat bersejuk-sejuk boleh lah, nak basuh berak ke nak basuh kencing tak boleh, sebab air itu tak ada kekuatan. Sebab masa kita mandi, dia dah mercik, mandi wajib. Masa kita ambil uduk, dia mercik dalam tu, semua tu dah mustakmal. Dan banyak orang-orang dia buang kolah ni, dia pecahkan balik, buat lain. Boleh? Itu air mustakmal tu macam itu maksudnya. Air yang telah digunakan bagi mengangkat hadas. Bila sebut hadas, ada hadas sama ada wuduk ataupun hadas besar tadi. Air yang basuhan yang pertama, air mustakmal pada mengangkat hadas, iaitu air kali yang pertama pada wuduk yang wajib dan pada mandi yang wajib. Dia punya kaedahnya pendek je. Maknanya kita ambil wuduk, basuh muka ni yang wajib hanyalah sekali.
Sebab tu kalau emergency di Mekah susah nak ambil uduk, bawa aja air mineral ni, 5 waktu boleh pakai ni sebotol ni. Sebotol ni 5 waktu boleh uduk, 5 kali boleh uduk ni. Kalau tak boleh buat seorang, minta tolong kawan. Kan kita berkawan, kau tolong tuang sikit, tak? Letak tapak tangan, satu tapak tangan dah rata satu muka. Yang rata sekali basuh muka tu lah yang wajib. Bila dia tanggal pada muka, yang ini kalau jatuh ke dalam air yang kurang pada 2 kolah, maka musta'mal lah keseluruhan air itu. Ini kena tahu ni, terutama kaum-kaum ibu. Sebab dia yang nak jaga kebersihan di rumah, kan? Nak basuh baju anak, nak basuh baju dia, nak basuh baju suami. Kadang-kadang suami yang baik dia tak bagi isteri basuh, dia basuh sendiri. Saya pun isteri tak basuh. Kadang orang merungut, abah cakap aja saya tak basuh je abah, aku nak bagi kau pahala tu. Boleh kan? Maknanya yang kita basuh mula-mula tu, kalau kita dah basuh sini, yang lalu sini, mana air yang telah lalu di kawasan muka tu, dengan lalunya air itu maka terangkatlah hadas yang ada pada muka. Kan senang. Bila kita ambil uduk macam ni kan, kita dah basuh, mana yang air lalu tu, lalu air, maka tanggallah hadas yang ada pada muka tadi mengikut bagi air yang lalu. Sebab itu hukum basuh mesti melalukan air. Maka air yang lalu itulah dia bawa hadas yang dibawa tanggal daripada muka tadi. Ataupun kita basuh tangan, yang mana air kena tangan tadi kan, dia lalu pada sini, sini dah tak ada hadas, sini ada lagi. Yang mana mula sekali dia lalu tu, semua tu ada hadas. Air basuhan yang pertama, mula-mula air lalu kepada anggota badan tadi, muka ke, tangan ke, kaki ke, semua tu ada hadas. Jadi kalau dah basuhan yang kedua, tidak musta'mal lagi. Sebab basuhan yang kedua itu hukumnya sunat dan hadas sudah tak ada lagi, sudah dibawa oleh basuhan yang pertama. Faham? Jadi air jadi musta'mal tadi hanyalah yang mula-mula tu. Maka sebab tu saya kalau ambil uduk dalam baldi, saya lebih suka pakai baldi terus macam ini. Tak pakai curah-curah saya suka. Saya masuk tangan dalam baldi, saya bawa keluar pada baldi, saya niat ambil uduk, terus basuh muka. Sekali ni dah, ini 2 tapak tangan ni dah pasti rata punya. Sebelah tapak tangan pun rata, apatah lagi 2-2. Dah rata semua, muka semua dah. Dan jangan bagi boleh tanggal pada muka, sampai jangan ada yang air boleh menitik pada muka. Kita sapu tadi, jangan sampai dia boleh menitik. Yang kedua, celup aja dalam baldi pun tak apa dah. Nak dapat 3. Kalau kita basuh gitu pun masuk balik tidak musta'mal. Sebab yang pertama tadi telah diangkat oleh basuhan yang mula-mula tadi. Hadas yang ada dekat muka dah hilang, yang kita basuh mula tadi. Bila dia semua muka dah kena air dah lalu kat muka, air tadi pun dah gugur ke bumi dah tak ada lagi air yang boleh gugur kan. Basuhlah yang kedua, yang ketiga, dia tidak memustakmalkan air. Boleh. Tangan pun macam itu. Dah basuh muka sekali, masukkan tangan ke dalam baldi. Jangan ingat tangan ni anggota uduk. Masa kita nak masuk dalam baldi tangan tu, kita ingat ini adalah cebok, gayung. Boleh? Masukkan tangan dalam baldi, jangan ingat uduk, bawa ke tepi baru ingat basuh tangan. Dah rata. Ratakan satu basuhan ini tadi, dah semua dah kena kan. Jangan ada yang boleh menitik. Celuplah dalam baldi, 1, 2, dah 3 kali. Jadi yang kedua, yang ketiga tidak musta'mal air lagi. Sebab air hadas yang pada tangan telah diangkat oleh basuhan yang mula-mula tadi. Begitu juga kiri, masuk lagi ke tangan yang kedua ni. Dah. Dengan niatkan ini cebok, masuk yang kedua, bawa ke tepi basuh. Celuplah dalam baldi tadi. Begitu juga, sapu je tangan dalam baldi, sapu kepala. Sebab ini tak menitik, sebab sapu. Sapu kepala bukan basuh, kan sapu. Saya lebih suka gitu kalau ambil uduk. Kaki pun macam tu juga, bawa basuh. Dah rata semua, nak celup-celuplah dalam baldi, tak musta'mal lagi. Senang kan daripada kita nak jurus, susah. Senang, kita nak cung 3 kali. Boleh. Jadi air yang pertama itulah air musta'mal pada mengangkat hadas. Jadi bila sebut musta'mal, air yang pertama itu ada hadas pada air yang tersebut, kerana dia yang mengeluarkan hadas daripada muka kita, daripada tangan kita. Maka air ini kalau dia masuk ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah, keseluruhan air itu dikira musta'mal, suci bagi dirinya, tapi tak boleh menyucikan bagi yang lainnya. Dah 45 minit dah, baru tak apa, esok kita pakar dalam bidang inilah. Taklah pakar sangat, kira master lah, belum PhD lagi. Boleh kan?
Iaitu air mustakmal pada mengangkat hadas, iaitu air kali yang pertama pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Cukuplah rasanya dekat ni. Ya. Yang mengalir ke hadas. Kita ambil air dekat paip. Dan kita basuh paip, kita turun tangan dekat paip tu. Dan basuh titik air tadi. Satu titik pada kita basuh turun kat paip kan. Dia kena tak air tu. Air mustakmal tu dia tak boleh mengangkat hadas, tapi dia tidak menghadaskan kepada anggota yang lain. Kita nak ambil tangan pula. Air yang kita basuh tu, titik air muka ni, ke tangan kita basuh tu. Adakah kira basuh itu diundang dulu kan? Tak payah, sebab air yang berhadas ini tadi, kalau dia kena tangan pun, bukan tangan kita jadi hadas. Faham tak? Air muka kita basuh sekali lah, kita katakan. Basuh sekali, kalau yang kedua ketiga dah tak ada hadas dah. Kita basuh sekali kan, tiba-tiba masa kita basuh tangan, yang sekali ni menitik kena tangan. Apakah tangan kita ni dah ada hadas, kena basuh lain ke? Yang menjadikan kita hadas bukan pasal air mustakmal. Yang menjadikan kita hadas kerana terkentut, sentuh perempuan, tak? Buang air besar, air kecil. Perkara-perkara yang mewajibkan wuduk, itulah hadas. Bukan kerana menitiknya air kat muka, kat tangan, udah tangan berhadas, kena basuh lain pula. Faham tak? Faham tak kaedah dia? Jadi tak masalah lah kalau air muka yang tadi, kita tengah basuh tangan, ambil wuduk, tiba-tiba air ni setitik pula kena sini. Apakah nak basuh lain ke? Tak payah. Dia, air itu dia bawa hadas muka tadi, dan dia tidak memindahkan hadas muka pergi ke tangan. Mustakmal. Jadi kita contoh di paip tak? Di paip kita tengah ambil pada tangan, tengah basuh tapi air tu nitik di air dia. So itu maksudnya tengah basuh tangan yang pertama kali tu, air tu nitik di saluran air paip tu. Tak apalah, sebab air paip tu ada, dia menolak air mustakmal tadi. Tapi kalau air itu pula nak kita jadikan basuh tangan, tak boleh lah. Dia hanya menitik, mengacau kepada tangan yang kita basuh. Sedangkan air paip lalu buang dia, tak ada masalah lah. Faham tak? Air itu dia mengandung hadas, tapi bukan dia makna menghadaskan anggota yang lain. Jadi tak ada masalah lah. Faham tak? Kerana kalau kita tengah ambil wuduk, air muka jatuh kat tangan, kita tengah basuh, teruskan je lah basuh. Dia tidak menyebabkan kerana air itu, air yang di tangan ni semua jadi mustakmal, tidak. Lain yang dalam baldi tadi. Ini air yang di tangan, ini bukan air yang di tangan tu nak basuh tangan. Bukan air yang di tangan tu yang kita nak basuh tangan. Tapi kalau air yang menitik tadi ada jatuh ke sini, kita gunakan air itu pula untuk nak membasuh, tak boleh lah. Faham tak? Sebab air yang ada kat tangan ini, bila kena air mustakmal tadi, dia jadi mustakmal semua. Jadi kalau yang itu pula kita nak ratakan, tak boleh lah. Ada basuhan tangan yang masih belum rata, jatuh setitik kat sini, kita nak ratakan dengan air itu, tak boleh dah, sebab air ini jadi mustakmal. Faham tak? Tapi kalau air paip sentiasa basuh je, tak apalah. Kita katakan kita basuh tangan tadi kan, sini, dengan pakai air yang sedikit kan, tiba-tiba menitik satu titik air muka macam kat Mekah tadi kan, kita nak teruskan basuh, itu tak boleh. Sebab air ni semua dah jadi mustakmal, kerana ini menitik sini. Faham tak? Kita ambil satu tapak tangan, kita letak kat tangan, jadi air tu masih mengalir lagi kat tangan ni. Tiba-tiba air muka pun titik kat sini, kita terus sapu semua, tak sah. Sebab air yang ada di tangan ni semua jadi mustakmal, sebab masuknya setitik air muka kat tangan tadi. Tapi kalau air paip yang kita basuh tadi, air tu mutlak dia habis sapu ni semua, tak apalah. Boleh? Kalau kita uduk emergency tadi tak, kita ambil satu tapak tangan, tak, kita basuh tangan, adalah air kat tangan ni, tiba-tiba air muka pula setitik menitik sini, ni mustakmal ni. Jadi air yang ada kat tangan ni semua jadi mustakmal, kita nak rata, tak boleh lah. Ini uduk darurat ni. Kalau uduk di paip tak timbul masalah. Ya. Sama lah tu. Kita uduk di paip, kita ambil uduk basuh sekali je muka, ni sekali je. Lepas tu kita tahan pula satu tapak tangan untuk nak basuh tangan, menitik ni sini, tak boleh lah, mustakmal lah ni.
Tapi kalau kita ambil 3 kali, hadas dah tak ada. Yang kedua, ketiga tu dah tak ada hadas. Ini yang pertama tu saja yang ada hadas. Air basuhan yang pertama itu dia membawa hadas. Jadi kalau kita ambil pakai tangan kan, basuh muka sekali, lepas tu kita ambil pipe buat gitu, titiklah air muka tadi ke tangan, ini kita terus basuhkan tangan, tak sah. Sebab air dalam tapak tangan tu hukumnya mustakmal macam dalam baldi juga. Sama lah air baldi yang air muka masuk dalam baldi tadi. Tapi untuk membasuh dua yang ketiga tak apa. Kadang-kadang orang ambil uduk kan, dia basuh rata sekali. Yang kedua ni dia bawa air muka menitik lagi gini kan, masuk dalam tapak tangan dia. Tak apa, sebab basuhan yang pertama tadi dah rata. Jadi basuh yang kedua ni untuk dapat pahala meniga. Kan sunat basuh 3-3 kan. Jadi basuh kedua yang ketiga tu untuk dapat sunat, tak apa. Tapi kalau ada basuhan mula yang masih belum rata, tak sah. Basuh mula ada sikit tak kena air, tiba-tiba yang kedua tadi air muka masuk dalam tapak tangan, dia terus basuh, itu tak sah. Boleh. Jadi masa kita kena ambil uduk, Nabi pesan fa asbaghal wuduk, maka hendaklah kamu sempurnakan uduk. Maknanya setiap kali basuhan yang pertama tu, selagi air masih ada, ratakanlah yang pertama tu dengan sekali basuh tadi jadi rata semua. Sebab takut nanti kalau ada yang tak rata, yang kedua takut jadi macam tadi. Boleh kan? Mana basuh mula-mula tu bagi rata betul semua muka terbasuh, barulah iringi yang kedua ketiga untuk dapat meniga-niga, hukumnya sunat. Yang basuhan mula tu hukumnya wajib meratakan air seluruh muka. Jadi basuhan yang pertama kita pasti untuk dapat basuh wajib. Selagi tak rata yang pertama, dikira basuhan yang pertama walaupun 3 kali. Kita basuh, ada lagi tak kena, ada lagi tak kena, walaupun 10 kali, dikira sekali basuh, bukan mendua dan ketiga. Faham tak? Jadi setiap kali basuhan yang pertama tu kita pasti semua muka dari sini sampai sini, leher ni, mana yang leher, yang L tu, yang ke dagu tu semua muka, yang ke sini semua leher, kena termakan leher sikit basuhan dia. Sampailah ke tumbuh rambut sini, sampai ke tepi telinga. Basuhan yang pertama kena semua muka ni kena air, bagi air lalu. Itu dalam bab wuduk nantilah ya, dalam bab wuduk. Ya, tinggal lagi 7 minit. Ada lagi? Weh, Ustaz ni berkira betul 7 minit lah. Apa dah bukan berkira. Boleh ada lagi? Tak ada dah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya karim. Tinggal 10 minit lagi. Mana dia pergi? Kasus saya malam ni kita berhenti sini lah. Tinggal 10 minit. Masuk syarat dah ni. Bila masuk syarat, ceritanya panjang, yang berkait. Kita berhenti sini 50 minit dah. Tinggal 10 minit. Yang pertama, mengetahui masuk waktunya dengan yakin. Nah, ini pun panjang cerita ni. Dalam sini dia tak cerita ni. Sini pendek, dalam sini pendek. Yang pertama, habis itulah. "28 hari bulan 5." Adakah tuan-tuan yang nak bertanya? Kita belum masuk ni, barulah minggu depan baru nak masuk. Itu pun kalau saya ada minggu depan. Tapi insyaAllah ada rasanya. Minggu depan ada. Sebab saya nak pergi Al-Star segitu tadi. Cucu dah pindah Al-Star kan, jadi paksa lah atuk pergi, tak orang pergi.
Kita selagi belum selesai bar, mana kita belum masuk sembahyang. Bermulanya kita masuk sembahyang, selesai Allahu Akbar itu. Bila kita sebut Allahu Akbar, barulah kita dikira sembahyang. Belum dah mula masuk tapi belum selesai. Allahu Akbar baru kita dikira mula sembahyang. Barulah kita boleh ikut imam. Sebelum tak boleh ikut. Sebelum habis bar tak boleh ikut imam. Sebab kita nak ikut imam, imam dah sembahyang, kita belum lagi. Sebab Allahu Akbar belum selesai. Jadi angkat tangan sunat. Lapasnya Allahu Akbar. Habis saja bar, apa yang imam sedang buat, kita terus ikut. Ini bagi orang yang masbuk. Boleh. Jadi kita Allahu Akbar, imam pun salam. Mana kita tak dapat lah. Allahu Akbar, imam salam, kita dapat. Sembahyang tu dikira berjemaah. Boleh. Jadi kalau kita nak duduk pun sudah bar, kita dah sebut bar, baru kita duduk. Kita tengah nak turun duduk, imam pun salam. Jangan teruskan duduk. Selagi tak dapat bar, dia duduk tak sah sembahyang. Sebab takbiratul ihram tempatnya berdiri. Tak. Habis bar terus duduk lah. Sebab kita nak berdiri tu dalam takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak ada tumanina. Tumanina 4 tempat saja. Tumanina 4, rokok, i'tidal, sujud, duduk untuk sujud. Itu saja kan. Lain mana ada tumanina. Jadi dia Allahu Akbar. Habis bar turun lah. Tapi selagi belum bar dia turun, mana sembahyangnya batal sebab dia tidak takbir dalam berdiri. Takbiratul ihram mesti dalam berdiri. Faham? Jadi kita kena Allahu Akbar tu kita berdiri. Dah habis bar, duduk lah. Jadi dia belum habis bar, dia turun, mana dia tidak letak takbir dalam berdiri. Sedangkan wajib takbiratul ihram dalam berdiri, Fatihah dalam berdiri kan. Boleh. Kalau kita faham kaedah senang. Dalam berdiri apa yang wajib? Fatihah kan, takbiratul ihram. Surah tu memang sunat jadi kita baca. Kalau kita baca dalam tak berdiri tak dapat sunat. Dalam rokok kita baca surah tak dapat sunat. Sembahyang tak batal kita baca surah dalam rokok. Tapi kalau Fatihah kita baca dalam rokok tak dikira baca, tak pakai, kena bangun balik baca Fatihah. Jadi takbiratul ihram tadi dikira tak takbir sebab dia dah turun. Belum habis. Sembahyangnya batal. Boleh? Ada lagi? Amin kita ke amin imam? Lepas takbiratul ihram mana ada amin? Lepas Fatihah? Amin tempatnya berdiri, bukan tempat rokok. Semua dan kita disunatkan sujud sahwi. Kalau kita baca setiap bacaan ini bukan di tempat dia. Dalam sujud kita baca amin, sujud sahwi. Rasa pelik juga kan? Itulah sebab tu kitab kecil yang besar tu menguraikan yang kecil. Buka yang besar bagi nampak. Macam kita wa'ala ali Muhammad dalam ayat awal kan sujud sahwi. Tak, amin itu sunat hai'ah. Sunat hai'ah ini kalau kita tertinggal tak sujud sahwi kecuali sunat awaan. Yang sujud sahwi tadi sebab salah baca bukan tempat. Amin tu tempatnya dalam diri, kita baca dalam rokok. Subhana rabbil azim dalam rokok, kita baca dalam sujud. Salah tempat sujud sahwi. Boleh? Jadi amin tak timbul cerita lah tadi. Kalau tinggal tak apa, tapi kalau nak baca mesti dalam berdiri. Sebab amin tempatnya sesudah Fatihah. Fatihah dalam berdiri. Ada lagi? Cukup? Ya. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi kalau kita berjemaah tak payah sebab kesalahan itu semua ditanggung oleh imam. Kalau sembahyang seorang dirinya sujud sahwi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahiyat awal sujud sahwi. Kita tambah wa ala ali Muhammad sujud sahwi.
Subhana rabbiyal a'la tu kan dalam rokok. Bertukar dengan subhanallah azim. Termasuklah amin dalam rokok tadi. Setiap bacaan yang bukan tempatnya, kan ada gitu. Apa juga bacaan yang kamu baca bukan di tempatnya, sunat sujud sahwi. Bukan wajib, sunat sujud sahwi. Sujud sahwi bukan wajib tau. Dia apa kaedah pun sujud sahwi adalah sunat. Tinggal kunut sunat sujud sahwi. Tinggal kunut tak sujud sahwi pun tak apa sebab dia sunat. Rukun yang 13 itulah, itu tak boleh tinggal. Yang 13 kalau tinggal dapatkan dia asal ingat dapatkan balik. Di mana yang kamu tinggal, bila kamu teringat apa yang tinggal tu dapatkan balik. Rukun. Kita tertinggal Fatihah, kita dalam sujud. Aku ni tak baca Fatihah dah sujud, bangun bawa Fatihah balik. Jadi yang antara kita Fatihah surah ke rokok ke semua tak pakai tu. Kita tak baca Fatihah tak. Lakum dinukum waliyadin. Kita ingat amin kan, itu pun terus pun rokok, i'tidal sujud, dalam sujud kita ingat tadi rupanya aku lakum dinukum bukan Fatihah. Bangun balik buat Fatihah. Kecuali kita lupa Fatihah dalam Fatihah yang kedua. Jadi Fatihah yang kedua jadi Fatihah yang pertama. Yang Fatihah yang pertama tadi semua tak terpakai tu. Kalau kita makmum, nanti imam salam ni kita kena tambah lagi 1 rakaat. Kalau kita terlupa Fatihah kan, imam tak tanggung, nanti imam salam tambah lagi 1. Selalunya bacaan lah, kalau rokok takkan nak tinggal sebab kita ikut imam. Kalau dah bagi salam, niat masuk balik sembahyang. Tadi dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatihah tak baca, niat kembali balik kepada sembahyang. Sambung terus saja, tak payah. Tapi kalau dah 6 perkataan, kena buat balik semula. Dah lama dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah lama dah boleh bercakap 6 perkataan, itu nak sambung balik tak boleh. Kena buat balik semula. Jadi insyaAllah minggu ada lagi. Ada pendapat lebih pada 3 pun boleh. Yang eloknya katanya 10 kali kalau kita tengok dalam kitab. Ada pendapat ulama macam mana pun 3 kali itu yang terbaik sebab Nabi buat 3 kali jadi terpulang lah. Ada ulama mengatakan 10 kali. Yang afdal bagi tasbih itu 10 kali, ada pendapat gitu. Ada ulama kata yang afdalnya 3 kali je sebab Nabi buat 3 kali. Sama ada dia makmum ataupun dia imam. Ada pula ulama kata kalau kita imam dalam masjid yang orang luar tak ada, masjid dalam kampung, semua orang dah tahu dan semua ada jemaah suka baca panjang, sunat bagi imam membanyakkan tasbihnya lebih daripada 3 kali sampai 10 kali. Ada pendapat yang macam itu. Tapi yang kuatnya mengatakan macam mana pun sunat 3 kali jua sebab Nabi buat 3 kali. Tak ada riwayat mengatakan Nabi buat lebih daripada 3 kali. Jadi terpulanglah nak ikut yang mana pun. Yang kata 10 kali ada ulama dia, yang kata 3 kali saja ada ulama dia, masing-masing ada sandaran. Boleh kan? Sebab tu dalam kitab dia kata sunat kita tasbih 3 kali, dia tak kata lebih kan. Sunat tasbih 3 kali kan, dia tak, kitab panjang boleh diuraikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.